Hai, Assalamualaikum semua. Nama saya Mazli Mita Hamzah. Okey, pada hari ini saya dan rakan-rakan saya ingin membincangkan dan mengulas sebuah filem yang bertajuk Ustaz Mu Tunggu Aku Datang. Okey, di dalam video ini kami akan membincangkan mengenai latar belakang filem ini, watak utama, sinopsis, nilai-nilai yang terdapat dalam filem ini dan akhir sekali adalah kelemahan dan kebaikan yang terdapat di dalam filem Ustaz Mu Tunggu Aku Datang ini. Okey, tunggu apa lagi? Jom! Tapi macam mana anta boleh tertarik untuk baca Al-Quran dan dekatkan diri pada Allah? Siapa Mamat Janggut ni? The people call him you AI. Apa kata kita tengok ceramah Ustaz Azhar itu secara live? Kau rasa janggut dia tu ori ke tampan? Oh, patutlah. Apa pasal? Sat Mira kau sengit. Kepala otak kau ada kena dengan Sat Mira. Kita ada peluang ni. Aku tahu tempat ni. Tak jauh dari sini dalam satu marhalah. Dadu, Apa dia? satu malah tu jauh tak? Depan tu je lah kepala otak kau lah. Dadu, Kau cakap. Kau tanya. tak. Satu malah tu jauh. Kau tanya. Ambil kau. Aku dah penat. Nak pergi dengar ceramah Ustaz Azhar Idrus? Sekalilah dalam perjalanan juga ni. Hui. Apa sah nama kau Muiz? Sebab bapak saya dah bagi nama Muaz ke abang saya. Pernah tak orang cakap muka abang ni macam muka Ustaz Azhar Idrus? Ini bukan tempat tanya soalan ni, pantai ni. Siapa suruh kau pakai kopiah ni? Kalau saya pakai tudung, hancur hati mak saya tengok tuan. Kau sebenarnya buat apa? Anta. Nak hantar ke mana? Filem Ustaz Mu Tunggu Aku Datang ini merupakan sebuah filem Malaysia yang ditayangkan pada 28 November 2013. Filem ini diarah dan ditulis oleh Pierre Andre, manakala penerbit filem ini adalah David Teo, dan syarikat penerbitan filem Ustaz Mu Tunggu Aku Datang ini adalah Metroville Movie Production. Okey, genre bagi filem Ustaz Mu Tunggu Aku Datang ini adalah filem komedi bercorak agama, kerana di dalam filem ini terdapat banyak nilai-nilai agama yang ditayangkan. Okey, filem ini mendapat sambutan hangat kerana hasil kutipan filem ini di panggung wayang mencecah 2.88 juta. Selain itu, lebih hebat lagi, filem ini juga telah tercalon di Anugerah Meletup pada tahun 2015 dalam kategori filem meletup. Lebih menarik lagi, korang nak tahu tak apa? Lebih menarik lagi, watak dalam filem Ustaz Mu Tunggu Aku Datang ini tidak menampilkan pelakon wanita. Malah hanya pelakon lelaki sahaja yang dibenarkan berlakon di dalam filem ini. So, dekat dalam filem ini dah tak ada agenda lelaki dan wanita bersentuhan ataupun dan sebagainya lah. Filem ini dibintangi oleh Syahrul Shiro yang memegang watak sebagai Dadu, Ajak Shiro memegang watak sebagai Muiz, Ustaz Azhar Idrus sebagai dirinya sendiri, Along Ezendi memegang watak Ustaz Hamzah, Mikael Andre memegang watak Inspektor, Zarif Siddiq memegang watak sebagai Waguk, dan Epi Rajlawa memegang watak sebagai Mawi. Antara watak utama di dalam filem Ustaz Mu Tunggu Aku Datang ini adalah Dadu. Dadu merupakan seorang mak rempit yang tanpa tujuan dari hari ke hari, namun telah dipecat dari kerja dan tidak tahu mengenai agamanya sendiri. Watak Dadu ini dibintangi oleh Syahrul Shiro. Okey, watak utama yang kedua adalah Muiz. Muiz ini dibintangi oleh Ajak Shiro. Muiz merupakan kawan baik kepada Dadu yang seiring persamaannya dengan Muiz. Dadu juga tidak tahu mengenai agamanya sendiri. So, watak utama yang ketiga adalah Ustaz Azhar Idrus. Di dalam filem ini, Ustaz Azhar Idrus tidak mempunyai banyak dialog,
di mana Ustaz Azhar Idrus hanya menjadi dirinya sendiri. Itu saja mengenai latar belakang filem Ustaz Tunggu Aku Datang. Jom sama-sama kita mendengarkan apa pula sinopsis daripada filem ini. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nur Huda binti Ahmad Khairul Azman. Nombor matrik saya I20104658. Untuk bedah movie yang bertajuk Ustaz Tunggu Aku Datang ini, saya akan menerangkan sedikit tentang sinopsis cerita ini. Cerita ini bermula dengan di mana terdapat dua orang sahabat yang bernama Dadu dan Muiz. Dua sahabat ini jahil berkaitan agama dan tidak pernah bersolat. Namun, kejahilan dua watak ini tidak pernah ditunjukkan dengan lakonan, sebaliknya hanya melalui dialog yang dituturkan sahaja dalam cerita ini. Sejauh mana jahilnya mereka, kita tidaklah tahu. Akan tetapi, permulaan kepada keinsafan mereka terjadi apabila sepupu Dadu yang bernama Hamzah datang ke rumah sewa mereka memberi nasihat yang akhirnya mereka mula berubah. Pada hari itu juga perubahan mereka ni terjadi apabila Hamzah itu bukan datang semata-mata memberi nasihat saja, akan tetapi ia membawa CD berupa ceramah Ustaz Azhar Idrus. Mereka melihat ceramah ini sehingga larut malam bersama-sama dan dengan video ceramah inilah yang buatkan Dadu dan Muiz ni terdetik dan berasa insaf untuk cuba mendekatkan diri kepada agama. Akan tetapi malang sekali pada keesokan harinya, Dadu dan Muiz ni telah dihalau oleh tuan rumah sewa mereka akibat mereka tidak membayar sewa rumah mereka selama 3 bulan. Dari sinilah bermulanya detik mereka mengembara untuk pergi ke kuliah Ustaz Azhar Idrus dan melihat kuliah itu secara live dan bukannya daripada VCD. Akan tetapi di dalam penggambaran ini, mereka melalui pelbagai ujian. Antaranya lah seperti motor kehabisan minyak, mereka ditangkap polis dan ada di mana ada satu scene ni sebelum mereka mulakan pengembaraan mereka pergi ke kedai makan untuk makan. Akan tetapi sebelum mereka makan tu, mereka terjumpa seorang pengemis, di mana pengemis tu sangatlah lapar. Jadi mereka berasa kasihan dan mereka telah menggunakan duit yang ada di dalam poket itu membeli makanan dan memberikannya kepada pengemis itu. Oleh itu, jangan lupa saksikan movie Ustaz Tunggu Aku Datang untuk melihat pengakhiran sama ada Dadu dan Muiz dapat bertemu dengan Ustaz Azhar Idrus yang diidamkan dan dicita-citakan mereka daripada mula cerita ini. Sekian. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Farhana Akila binti Zulkifli dan memegang nombor matrik I1930455 akan menceritakan tentang nilai yang terdapat pada sebuah filem yang kumpulan saya pilih, iaitu Ustaz Tunggu Aku Datang. Okey, yang pertama, Ustaz Tunggu Aku Datang ni dia bagus kerana tiada scene perempuan yang mendedahkan aurat secara melampau, maksiat judi disko yang terlebih melampau, dan hanya memasukkan unsur-unsur yang boleh diterima sebagai dakwah dan pengajaran. Seterusnya, unsur komedi juga dibawa tak terlalu menonjol dan agak bersederhana, sesuai lah sebab kita tak nak orang luar memandang agama Islam sebagai sebuah agama yang orang kata sebagai jenaka. Okey. Seterusnya kita pergi kepada menunjukkan aktiviti dan cara jemaah tabligh yang sesuai. Walaupun jalan cerita agak terlalu simple dan ringan, tapi sebagai permulaan itu boleh kita ambil sebagai pendekatan yang bagus, iaitu dalam cerita tu seperti mana yang kita tahu, ada dua sahabat ni
mengalami kesusahan hidup, iaitu kesempitan wang, masalah ekonomi dan sebagainya, tapi diorang mengekalkan persahabatan yang dilalui oleh mereka. Dan pada satu ketika tu diorang terfikir untuk berbalik kepada Islam, untuk balik ke pangkal jalan lah. So diorang berusaha untuk mencari hidayah tersebut dan berusaha bersama-sama untuk berjumpa dengan Ustaz Azhar Idrus, iaitu seorang penceramah bebas dan seorang yang dikagumi oleh masyarakat. Okey. Dan nilai yang dibawa oleh movie itu juga seperti nilai-nilai yang kita boleh contohi. Seperti mana yang kita tahu, ada scene, ada babak di waktu di mana mereka tidur di masjid, beriktikaf di masjid, tabligh dan sebagainya. Dekat situ kita dah boleh ambil sebagai pengajaran dan sedikit sebanyak boleh membimbing kita untuk menjadi ummah yang lebih baik. Okey. Dan seterusnya, okey, nilai yang terdapat seterusnya nilai yang terdapat ialah dua sahabat ni berusaha sedaya upaya untuk mengubah diri mereka dan terus mencari Tuhan waktu mereka susah, dan mereka tidak meninggalkan satu sama lain dan berusaha untuk menarik sesama sendiri untuk kembali kepada Allah dan sebagainya. Okey, nilai kekeluargaan yang kita boleh tengok dalam filem ni ialah waktu di mana mereka ni tak ada keluarga tau. Dua orang sahabat ni orang kata macam sebatang kara. Mereka cuma berkawan dengan dua orang ni lah, best friend kan. Lepas tu diorang pergi join tabligh, diorang pergi ceramah ke rumah. Dan dekat situ kita dah boleh nampak yang nilai kekeluargaan yang dipegang oleh mereka bersama kumpulan tabligh tersebut menjadi ikatan lah yang kuat. Kita dapat memahami keadaan sekeliling apa semua itu kita masukkan dalam nilai kekeluargaan. Dan seterusnya ialah mereka selalu bersangka baik kepada setiap orang yang mereka jumpa, walaupun orang tersebut tidaklah baik seperti mana yang mereka fikir, tapi mereka tetap tolong tanpa mengedarkan sama ada rupa individu tersebut bagaimana, pakai baju macam mana, diorang tak judge dan diorang terus tolong walaupun akhirnya diorang dikhianati, tapi diorang tetap bersabar dan menganggap sebagai liku-liku yang mereka harus hadapi. Okey, kesimpulannya ialah nilai-nilai yang terdapat dalam filem tersebut ialah nilai yang patut kita contohi dan patut kita tanamkan dalam setiap diri yang mana digelar Muslim, sebab itu adalah perkara yang dituntut dalam Islam untuk ialah kita menjadi ummah yang lebih baik, diberkati Allah, dimurahkan rezeki dan sebagainya. Okay, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Al-Hakim bin Sahruf. I20104590 ingin menceritakan tentang kekuatan dan juga kelemahan bagi filem Ustaz Mu Tunggu Aku Datang. Filem yang diarahkan oleh Pierre Andre dan juga penerbitnya iaitu David Teo mempunyai kekuatan dan juga kelemahan di dalam filem tersebut. Ini kerana usaha pembikinan filem yang bertemakan Islami di Malaysia seperti Ustaz Mu Tunggu Aku Datang bukanlah filem Islam yang pertama, tetapi sebelum ni ia telah ada filem-filem Islami seperti 7 Petala Cinta, 99 Kali Rindu, Syukur 21
Salam Cinta, Nur Kasih dan juga Syurga Cinta dan yang lain-lain. Filem ini memaparkan pelbagai nilai murni yang boleh diterapkan di dalam kehidupan kita. Tak kiralah secara formal ataupun tidak. Selain itu, filem ini juga mempunyai banyak nilai pengajaran yang mendalam tentang agama Islam, dan secara tidak langsung ia mengubah sedikit persepsi masyarakat tentang apa itu jemaah tabligh yang tertera di dalam filem tersebut. Untuk kelemahan filem, bagi kelemahan filem ini dia mungkin terdapat banyak. Saya akan ceritakan serba sedikit. Filem Islamik Malaysia masih lemah. Pertamanya kerana soal penulisan skrip yang agak biasa-biasa dan tidak mempunyai kelainan atau nilai yang tersendiri. Kita memerlukan penulis skrip Islamik seperti Ustaz Habibur Rahman yang telah membawa filem Ketika Cinta Bertasbih yang menjadi suatu perangan yang sangat hebat pada masa terdahulu. Dan yang kedua, soal kerjasama di antara orang-orang filem dan juga golongan agamawan. Jika dalam sebuah filem Islamik tiada panel syariah, maka filem itu hanya akan kelihatan Islamik melalui jubah, serban dan purdah, tanpa ada nasihat-nasihat dan unsur-unsur dakwah yang lebih berkesan dengan panel atau syariat Islam. Yang ketiganya, jangan hanya menumpukan soal cinta Islamik sehingga konsep dakwah Islam, nasihat Islam, cara hidup Islam, kehebatan Islam, contoh teladan Islam seolah-olah hanya persimpangan di dalam filem. Tapi saya rasa dalam cerita ni dia kurangkan cerita cinta yang ada dalam kisah dalam filem Ustaz Mutunggu Aku Datang, kerana hanya terdapat sedikit sahaja yang ketika mana Ajak Shiro sedang menelefon dengan awetnya yang tidak jumpa lagi. Okey. Dan yang keempatnya adalah tidak terlalu over dalam pemakaian Islam sehingga kelihatan Islam itu susah ataupun payah. Ini kerana sepertinya memakai jubah yang berlipat-lipat, memakai inai celak di mata yang sangat over dan lain-lain. Dan yang terakhirnya adalah janganlah mengover-overkan cara Islam itu sendiri, iaitu seperti memegang tasbih ke sana ke sini, sebab rasanya tak susah untuk kita jumpa orang yang sangat over dalam Islam ni. Dia memegang tasbih, dia menunjukkan dia pegang tasbih tu ke sana ke sini, susah untuk kita nampak. Dan itu saja yang saya rasa untuk kekuatan dan juga kelemahan dalam filem Ustaz Mutunggu Aku Datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Luqman Hakim bin Farid, nombor metrik I19103838. Untuk tugasan bedah movie ini yang bertajuk Ustaz Mutunggu Aku Datang, saya akan terangkan antara pengajaran yang saya dapat daripada menonton filem ini. Kita sedia maklum bahawa filem ini berkisahkan penghijrahan antara dua sahabat untuk menjadi baik. Antara pengajaran yang saya dapat daripada menonton filem ini ialah pengajaran yang pertama, ialah sikap mereka berdua, iaitu Muiz dan Dadu, yang ingin
bersungguh-sungguh untuk berubah kepada kebaikan. Seperti mana yang kita lihat di dalam filem ini, mereka berdua ini sangat jahil berkaitan dengan agama, yang mana mereka ini telah banyak melakukan perkara yang salah di sisi Islam. Misalnya mereka ini jarang-jarang solat, dan Dadu pula suka berjudi dan merempit, manakala Muiz pula seorang penganggur yang tegar. Melihat kepada sisi ekonomi Muiz yang tidak bekerja dan hanya mengharapkan kepada Dadu yang bekerja, Dadu ni pula bekerja sebagai mak rempit jalanan dan gajinya tak seberapa, suka berjudi, tambah pula mereka berdua ini berasal daripada keluarga yang sederhana. Memang agak sedikit sukar untuk mereka berdua sampai ke ceramah Ustaz Azhar Idrus. Seterusnya, pengajaran yang kedua ialah sifat sabar yang dapat kita lihat di dalam diri mereka. Ketika penghijrahan mereka, mereka telah banyak tempuhi pelbagai halangan. Antaranya ialah kekurangan wang dan motor mereka rosak, dan juga mereka ditangkap polis ketika hendak menghadiri majlis ceramah Ustaz Azhar Idrus. Dadu dan Muiz menghadapi pelbagai kesukaran di dalam perjalanan mereka. Cabaran ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menguji sejauh mana tulus dan ikhlasnya hati mereka disandarkan kepada Allah. Ujian dan cabaran ini yang mereka dapat ini agak berat, tetapi jika niat mereka adalah baik dan kerana Allah, insya-Allah Allah akan turunkan pertolongan kepada mereka. Dan pertolongan Allah itu tidak dijangka sama sekali. Sedangkan orang yang baru nak berubah pun ditimpa dengan ujian yang berat, apatah lagi mereka yang sudah sedar tentang peranan mereka. Kuncinya adalah sabar dan tawakal. Pengajaran yang seterusnya ialah sikap berani mereka untuk berubah kepada kebaikan. Keberanian mereka untuk meninggalkan dunia yang selesa, yang boleh dikatakan sebagai comfort zone, tanpa ada sebarang bantuan, melainkan mereka hanya menyandarkan nasib mereka hanya kepada Allah SWT. Sisi positifnya filem ini membina konsep siapa yang berusaha, dia akan berjaya. Kita dihidangkan dengan bagaimana segala kekurangan yang ditampung dengan kesungguhan yang kuat untuk mencapai matlamat mereka. Lantas di akhirnya mereka berjaya untuk mencapai apa yang mereka mahu. Filem ini cuba menghurai bahawa dakwah mampu menjadi ejen sebagai perantara untuk membawa manusia berhijrah daripada ruang lingkup kegelapan kepada petunjuk cahaya, daripada positif kepada negatif, dan daripada buruk kepada baik. Pengajaran yang seterusnya ialah dalam filem Ustaz Mustunggu Aku Datang ini, tiada pelakon wanita yang diletakkan dalam filem ini. Ini adalah satu contoh filem yang boleh dikatakan berunsurkan Islamik, yang boleh diikuti oleh pengarah filem lain supaya mengurangkan watak-watak wanita, lebih-lebih lagi watak wanita yang berpakaian tidak menutup aurat. Akhir sekali, mesej dakwah juga merupakan antara tema yang menjadi latar kepada perjalanan filem ini. Seawal 5 minit pertama cerita ini lagi, penonton sudah disajikan dengan tarbiyah yang disampaikan oleh jemaah tabligh. Di samping itu, tazkirah yang disampaikan oleh Dadu dan Muiz semasa mereka berada di dalam lokap juga wajar dipuji, memandangkan mereka baru sahaja mendapat serba sedikit ilmu pengetahuan tentang Islam. Okey, itu sahaja untuk pengajaran daripada yang saya boleh terangkan untuk filem ni. Okey, untuk berapa bintang yang saya boleh berikan kepada filem ni, saya berikan 8/10. Sebab saya berikan 8/10, yang pertama adalah watak Ustaz Azhar. Watak dia sangat pendek, jangka masa dia pendek je dalam filem ni. Dia lebih kurang dalam 10 minit je. Yang kedua adalah sebab jalan cerita dia agak mendatar. Itu je dia punya kelebihan. Yang lain semua okey. Sekian itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.